doktor. Hari ini kita tengok semua umat Islam mengaku bahawa Nabi SAW sebagai petunjuk kepada mereka, ataupun kesemua umat Islam mengaku bahawa Rasulullah sebagai uswatun hasanah kepada mereka. Persoalannya, apakah yang dimaksudkan dengan Rasulullah SAW sebagai petunjuk kepada umat, atau apakah yang dimaksudkan sebagai Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah kepada umat Islam? Dipersilakan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pengurusi majlis, saudara moderator Al-Fadhil Ustaz Abdul Qadir Ishaq, rakan panel Dr. Abdullah Yasin, ahli jawatankuasa fatwa Negeri Perlis, yang saya kasihi Datuk Alim Setia, Datuk Ahmad Yusof, nampak mantan ekstra agama Datuk Selamat, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Bila kita sebut soal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah, sebagai petunjuk, perkara pertama yang mesti sentiasa berlegar dalam minda kita ialah perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu apabila kita mengucap dua kalimah syahadah, apabila kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku naik saksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku naik saksi bahawa Muhammad adalah Rasul Allah, adalah utusan Allah, adalah petunjuk yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini suatu penegasan yang setiap orang Islam bukan hanya sebut, bukan hanya laungkan, tetapi dia mesti laksanakan di dalam kehidupan dia. Sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila membawa dakwah Islam ke tanah suci Makkah, membawa kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kepada bangsa Arab jahiliyah, kepada bangsa Quraisy di Makkah, orang-orang Quraisy marah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana mereka faham apa dia tuntutan dua kalimah syahadah. Kerana mereka tahu bahawa ini suatu perjanjian, ini suatu kontrak, ini suatu janji sumpah setia. Tidak ada yang disembah melainkan Allah, dan tak ada petunjuk melainkan petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila kita sebut dua kalimah syahadah, ia suatu penegasan yang mesti letaknya di dalam hati, bukti dengan amal, bukan hanya disebut di lidah. Sebab itu kita kadang-kadang sedih kita tengok orang nak masuk Islam, ya, diajarkan mengucap dua kalimah syahadah, bagi sebut betul-betul asyhadu tu, betul-betul kena masuk tajwid dia, ya. Orang tu tak pernah sebut kalimah Arab, tak pernah tahu pun ilmu tajwid, ya. Tak pernah tahu pun macam mana nak makharijul huruf dalam bahasa Arab tu, nak bagi tepat, dia tak tahu. Sebab itu kita bila orang masuk Islam, dia tidak kenal Islam itu sendiri. Bahkan orang Islam itu sendiri sekalipun, ya, dia lahir sebagai seorang Muslim, bila disebut mengucap dua kalimah syahadah, dia boleh mengucap tapi tak ada kesan dalam kehidupannya. Punca dia hanya sebut, dia tidak faham. Ya, saya petang tadi mesyuarat dengan pihak RTM. Antara program lama yang disebut program agama ialah renungan. Saya kata kita kena tukarlah trademark tu. Agama ni untuk direnung je ke?
Agama ni untuk diamal, untuk diperjuang, untuk disebarkan, untuk dikongsi untuk semua umat manusia, bukan untuk direnung. Sebab tu orang kita lepas ceramah dia merenung je. Balik dari masjid, orang rumah tanya, bang, apa ceramah ustaz tadi? Entah. Pasal apa saya duduk merenung je ustaz ceramah. Itu pertama yang ingin saya sebut soal bila kita letakkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah, sebagai petunjuk kepada kita. Yang kedua yang ingin saya kongsi dengan muslimin muslimat yang dirahmati Allah pada malam ini ialah firman Allah Subhanahu wa taala tentang uswah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Demi sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat uswah hasanah. Siapa yang sebut? Allah yang sebut. Allah yang sebut bahawa contoh teladan untuk kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala perkataan dia, segala tingkah laku dia, segala gerak-geri dia, segala apa yang diucap dan ditinggalkan untuk kita, itu panduan utama untuk diri kita. Kita lihat manusia selalu, dari dulu lagi manusia mencari agama, tujuan dia tak ada lain, dia nak cari ketenangan. Manusia hari ini dengan pelbagai cabaran kehidupan moden sering mengeluh, menyatakan hati dia tidak tenang, perasaan dia tidak tenteram. Maka di mana dia cari ketenangan? Ada yang cari ketenangan dengan berkuasa. Ya, kuasa ni walaupun tak besar, jadi ahli jawatan kuasa pun cukup. Sebab apa? Ada bunyi kuasa dekat ujung. Bila dia dah jadi ahli jawatan kuasa, dia tenang. Lepas tu bila tak ada kuasa, dia marah balik pada orang. Manusia cari kuasa untuk tenang, manusia cari harta untuk tenang, ya, dan terlebih lagi manusia cari wanita untuk ketenangan. Tetapi apakah ini perkara-perkara yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita? Kita dapat macam-macam formula daripada motivator dari barat, macam mana untuk tenang. Sedangkan dalam Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita, qurratu aini fis salah. Perkara yang menenangkan hati aku ialah ada di dalam solat. Tapi kalau kita sebut pada manusia moden, kalau hati tak tenang, jiwa tak tenteram, ambil wuduk, dirikan solat 2 rakaat, dia kata itu kaedah kuno dulu. Cara tu tak standard, tak rugged, tak moden. Ataupun kalau kita sebut untuk cari ketenangan, sebutlah, bacalah kalam Allah, bacalah Al-Quran. Dia kata yang tu untuk ustaz-ustaz, bukan untuk orang biasa. Ustaz baca bolehlah, tenang. Ya? Jadi uswah hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita dalam semua perkara. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut orang yang ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Orang yang jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah, dia mesti ada beberapa sifat. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang yang mengharapkan kurniaan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan balasan pada hari akhir. Kalaulah kita betul yakin setelah hari ini kita mati, besok akan ada hari yang lebih besar dan lebih panjang, nescaya manusia itu akan, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, akan lebih banyak menangis daripada ketawa. Kalaulah kita tahu bahawa setelah kita masuk lubang kubur besok hari, segala kebaikan kita akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, nescaya kita tak akan ada masa untuk buat keburukan. Satu zarah sekalipun akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita tahu bahawa kita menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam pada akhir zaman ini, dalam keadaan kita tidak pernah berjumpa baginda sallallahu alaihi wasallam,
dalam keadaan kita tidak pernah bertemu para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, kita hidupkan sunnah Nabi pada akhir zaman, dapat ganjaran sebagaimana 50 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya kita akan jadi manusia yang berusaha mencari apa lagi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita tidak lakukan. Jangan kita dok tengok sunnah ni benda yang terlalu besar. Mula dengan benda yang kecil. Wa tabassumika fi wajhi akhika sadaqah. Senyuman kamu di hadapan wajah saudara kamu adalah sedekah. Senyum. Ini yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi waktu baik memang senang untuk senyum. Tapi bila bergaduh, subhanallah. Ya, sebab nak senyum bukan mudah. Sebahagian ahli sains sebut nak bagi senyum, kita kena gerakkan 360 otot di muka kita. Ya, kalau geram letak senyum pun tak nampak senyum. Buatlah lagu mana. Ya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kota suci Madinah. Tak ada lagu-lagu Tala'al Badru macam setengah orang cerita tu, tak ada. Nabi SAW sebagaimana disebut oleh Abdullah bin Salam, saya sebut perkara kecil-kecil sebab kita perlu mula dengan perkara yang kecil. Sebagaimana disebut oleh Abdullah bin Salam, bila Nabi SAW masuk kota suci Madinah, Nabi tak sebut benda besar. Nabi sebut perkara-perkara yang berkaitan dengan hati manusia dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Abdullah bin Salam, aku melihat wajahnya berseri-seri sedang duduk di atas untanya yang bernama Al-Qaswa. Baginda berseru di hadapan orang ramai, ayyuhan nas afshus salam wasilil arham wasalli bil laili wan nasu niyam. Wahai manusia, sebarkan salam. Artinya jumpa siapa-siapa, mulakan dengan salam. Tak perlu tanya saudara ni Islam ke tak Islam. Ya, bila Islam baru assalamualaikum. Tak Islam, ini kita kena tanya dulu boleh salam ke tidak. Tidak. Nabi suruh bagi salam kepada orang yang kita kenal ataupun tidak kenal. Kerana apa? Ia melembutkan hati kita. Tak kiralah orang tu lebih rendah daripada kita sekalipun, kerana ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam lalu di hadapan kanak-kanak sedang bermain-main, baginda bagi salam. Kita tak besar mana pun banding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yang Nabi sebut, wasilil arham, hubungi silaturahim. Manusia ni paling mudah bergaduh dengan orang paling dekat dengan dia. Tak percaya tanya kat muslimah. Ya? Yang paling mudah suami nak marah ialah yang sebelah bantal dia. Salah sikit kena. Ya, sifat manusia. Ya, yang paling mudah untuk dia marah anak dia lepas ni. Orang lain dia tak berani walaupun orang lain melakukan kesilapan kepada dia. Ya. Yang paling cepat dia nak dengki siapa dia? Jiran dia. Kita duduk dalam komuniti yang terlalu rapat dan terlalu dekat, sehingga Nabi SAW suruh wasilil arham, hubungilah silaturahim. Nak kata dekatnya kita. Apa sebab? Kalau ia tidak dijaga, ia mudah retak, ia mudah pecah. Bila pecah, hilang ukhuwah, hilanglah iman. Yang ketiga yang Nabi SAW sebut kepada kita ialah wasalli bil lail wan nasu niyam. Berikan solat malam sewaktu manusia sedang tidur. Kerana apa? Kerana ia soal hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan dengan Allah, hubungan peribadi dengan Allah, hubungan yang amat istimewa yang perlu dipelihara oleh manusia. Sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila kita sebut soal baginda sallallahu alaihi wasallam membawa petunjuk kepada kita, kita mesti ingat, selalu ingat kalimah syahadah yang selalu kita sebut. Kalau benarlah syahadah itu, kita isi segala tuntutan dia, sudah pasti kita jadi manusia yang jaga hubungan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua yang saya sebut tadi soal uswah, kita ikut Nabi kerana apa? Kerana kita yakin pembalasan pada hari akhirat kelak. Saya rasa itu sahaja untuk setakat ini, saudara pengurusi. Wallahu a'lam.